Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk PDPR PSBR ini kita masuk tajuk baru, bawah bidang komunikasi visual. Okey, boleh tengok bidang komunikasi 2 dia ada banyak tajuk lagi lah. Okey, berkenaan tipografi, foto apa semua tu kan. So kita tengok dulu tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang pertama. Okey, ni tajuk pertama. Tengok untuk bab 10, tajuk pertama seni reka grafik. Seni reka grafik tipografi. Okey. Objektif pembelajaran, apa yang diperlukan? Menjelaskan definisi, jenis dan fungsi, membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan karya tipografi. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan tipografi dalam penghasilan karya dengan menggunakan imajinasi dan idea kreatif. Okey, seterusnya mempamerkan, menghayati, menjelaskan pengalaman sendiri dalam menghasilkan karya seni grafik. Okey, tipografi. Semua orang tahu berkenaan dengan tipografi kan. Okey, tipografi lebih kepada huruf lah. Typo, huruf. Right. Okey, seterusnya. Okey, kita baca dulu dia punya sejarah dia, macam mana yang terhasilkan tipografi ni. Okey, sejak zaman dulu Malaysia telah mencipta pelbagai kaedah untuk berkomunikasi dan pemangkin kepada ketamadunan manusia. Itu zaman terhasilnya tulisan. Kini dengan kemajuan teknologi perkomputeran dan persian yang sangat pesat, rekaan type dapat menghasilkan dengan begitu meluas. Terdapat pelbagai jenis muka type, typeface pada komputer maupun peranti digital untuk digunakan bagi tujuan berkomunikasi. Okey, bagi pereka grafik, tipografi bukan sahaja berfungsi menghasilkan tulisan yang sempurna untuk berkomunikasi, tapi juga sebagai satu bentuk ekspresi seni. Tipografi merupakan satu daripada elemen penting dalam komunikasi visual. Okey, tipografi. Kalau kita tengok, ini contoh, salah satu contoh yang ada kat tepi-tepi jalan tu. Okey, ini adalah satu contoh tipografi untuk jalan raya lah. Kan? So, ini untuk ini untuk komunikasi. Yang ni untuk komunikasi. So, yang besar ni adalah lebih kepada ekspresi seni. Ni sebab dia ada tulisan tapi lebih kepada seni kat sini. Okey. Seterusnya, kita pergi ke definisi tipografi. Tipografi merupakan kemahiran seni dan teknik dalam menghasil dan menyusun jenis type dalam bentuk tulisan agar ia jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Okey. Istilah-istilah yang terdapat dalam tipografi mempunyai banyak berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam kaligrafi. Satu proses kesenian bagi menghasilkan huruf secara manual dan proses susun type dalam teknologi pencetakan yang diperkenalkan sejak abad ke-15 lagi. Okey. Ni. Alright. Ini zaman dulu punya mesin cetak. Dan ini yang sekarang ni. Okey, kita tengok komputer dan persediaan. Okey, mesin pencetak diperkenalkan oleh Gutenberg. Okey. Ini mesin pencetak zaman dulu. Okey. So, sebelum ini komputer ni terhasil, dia ada satu lagi mesin tu. Panggil apa? Mesin type tu kan, yang ketak tu. Tu.
Alright. Aplikasi tipografi. Penggunaan tipografi saling berkait dengan keperluan komunikasi, pemahaman terhadap kaedah tipografi yang betul, membolehkan komunikasi dilakukan secara efisien. Tipografi bukan sahaja merangkumi rekaan huruf, tetapi juga termasuk nombor, simbol dan ornamentasi. Okey, maksudnya ini tipografi ni. Nombor ada, simbol ada, ornamentasi pun ada. Okey, bukan hanya huruf sahaja Okey, seterusnya. Okey, ini contoh kepelbagaian aplikasi tipografi yang ada tempat kita sekarang ni lah. Okey, ini untuk papan tanda, emoji. Kan. Okey, ini grafiti yang orang selalu buat lukis kat dinding tu, dan poster. Poster-poster macam-macam lah poster yang ada kan. Okey. So kita tengok sini jenis dan klasifikasi type. Okey, pelbagai pendedahan awal pada tipografi, murid perlu mengetahui jenis klasifikasi type agar dapat menggunakan istilah dengan tepat serta membuat perbandingan. Okey. So kita tengok sebelah. Okey. Ni istilah-istilah dia. Untuk istilah ni, contoh anatomi type. Okey. Ni contoh anatomi type. Okey. Dia punya ni dia. Dia punya garisan dia macam mana, kepala dia macam mana. Nanti masuk kepala. Ni kaki dia macam mana, ekor dia macam mana. Okey. Ini ada jika kalau nanti kita akan contoh dalam tak tambah apa, saya lupa tak tambah apa, dia akan ajar cara untuk ni. Untuk penulisan ni. Okey. Contoh dan perbandingan ni. Contoh kita tengok contoh dia. Jenis muka type boleh dilihat merajah di bawah. Okey, huruf besar. Okey. Kalau korang nak tahu, korang pun boleh dah tahu kan. Kamu semua dah tahu yang tulisan ni macam-macam tulisan ada dalam setiap phone kan, dalam komputer korang macam mana kan. Itulah dipanggil tipografi. Ni huruf besar, ni huruf kecil, small lagi small, ni nombor kan, ni simbol automatik dan simbol-simbol lain, dan sekali masuk emoji tu semualah. Alright. Okey, contoh klasifikasi type. Okey, ini. Kalau korang tengok dalam komputer lah, selalunya dalam komputer dia ada. Kalau buka Word, ni dia akan macam-macam keluar. Okey, ni nama dia. Ni nama setiap huruf ni. Setiap huruf ni mesti ada nama lah, baru kita tahu kan. Okey, sini kan kita tengok old style. Ni nama dia. Ni tulisan, contoh tulisan dia. Kalau korang cari dalam Google, old style dia punya typo, dia akan keluar dia tulisan macam ni. Okey. Transitional. Ni. Macam ni tulisan dia. Kan? Okey. Ini nama-nama dia lah. Ni nama-nama dia lah ni semua ni. Nama-nama untuk setiap tulisan. Tulisan mesti ada nama. Okey. Alright, ni lagi contoh dia. Modem. Ni modem dia. Macam mana bentuk modem. Subserif. Okey. Ni subserif. Okey, subserif. Ni sub. Slab. Ni subs. Area dengan ini. Okey, ni scripts. Okey, ni tulisan yang berangkai. Okey, dihilang daripada stroke yang dihasilkan menggunakan berus atau pena. Dia cara menggunakan. Okey, ini saya rasa tak ada masalah. Kau boleh baca yang benda ni. Okey, seterusnya tipografi ekspresi. Okey. Ekspresi. Ekspresi maksudnya selalunya ada. Okey, kita tengok dia punya tajuk pertama. Onomatopoeia. Allah, ini dia punya merupakan pembentuk satu penggunaan kata-kata yang meniru bunyi semula jadi yang diasing. Okey, ni selalu dalam komik lah kan.
yang boom, bam, dish, apa semua tu. Itu ni bawah nama ni. Saya pun tak reti nak baca lah tu. Okey. Konotasi type ni. Ni. Konotasi sering digambarkan sebagai positif dan negatif yang berkait dengan hubungan emosi. Selalunya lah, ini geng-geng TikTok apa semua ni pernah lah buat macam ni. Buat ayat-ayat jiwa apa semua. Lepas tu send lah kat boyfriend, girlfriend semua tu kan. Itulah. Okey, seterusnya personifikasi type. Okey, memberi manfaat dan kualiti terhadap pada manusia yang suatu perkataan melalui metafora. Personifikasi type banyak digunakan oleh artis dalam karya seni visual bagi menyampaikan mesej lebih menarik dan berkesan. Okey, selalunya yang macam-macam ni selalu kita tengok dalam poster lah. Poster macam anti dadah, dia buat macam berdarah apa semua tu kan. Ni untuk orang kata lebih menarik. Dan bila disampaikan tu sampai, maksudnya orang rasa takut. Macam tu. Okey, figura type. Ni figura type, contoh muka apa ni, orang hutan kan. Okey, monyet. Okey, bentuk monyet ni, tapi di dalam ni ada tulisan. Selalu ramai yang buat macam ni. Ni dia buat tulisan, tapi ada kalau bila dah siap tu dia timbul image. Menghasilkan figura menggunakan reka bentuknya jumlah muka type. Figura type menguji kemampuan melihat bentuk figura yang terdapat pada reka bentuk. Okey. So ini saja untuk hari ini. Jadi untuk tugasan korang semua perlu buat. Okey, contoh saya bagi contoh satu, iaitu berkenaan dengan okey. Okey, doodle art. Ni doodle art. So saya nak menghasilkan satu doodle art. Dalam satu doodle art ni, okey, contohnya kat sini. Okey, kejap iklan dulu. Alright. Okey. Satu doodle art. Okey. Buatlah macam mana doodle art sekalipun, guna pen. Lepas tu saya nak hasilkan satu nama. Kan? Okey. Biar ada nama tulisan sini. Dalam tengah ni kan, nama korang semualah. Aizat ke, Ali ke, kan Zainab ke, semua. Itu untuk tugasan lah. Lepas tu nanti send kat saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.